A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Okey, mari kita tengok siapa yang mula merespon kepada Tok Abah. Lenny Nadirah mula menyapa Tok Abah, diikuti oleh Rifa Marjan, ya, lepas tu Kefli Zul, Karamisa, ramai ni, ya, Abdul Rahman Mun Maisma, Nazmi, Kefli Zul tadi dah, Muhammad, ya, Muhammad Adib, Rifa Marjan, Jannatul Nisa, Cik Embo, ni semua top 10 ya. Jawada, Mun Maisma, Muhammad Tuah Harun, lama tak nampak ni ya. Fidah Rocky, Yati Setia, Kefli Zul dah share, terima kasih ya, tolong share ya. Rifa kata, Rifa Marjan sedekah subuh ya. Apa nama, Mun Maisma tadi, Zahra dan Syahrul, Fakrul Radhi, Hafiz Syarafi, Abdul Rahman, ya, Cik Akmal Musa, Lita Belita, Badrul Alam, Ramini Hussein, Rina Maisa. Ni awal semua top 20 ni, ya. Mun Maisma dah share, terima kasih ya. 79 dah masuk kelas, 85 masuk kelas, 40 orang dah share, terima kasih. Cepat ya. Amin Kecik, Fauzia, Rafidah Mu'in, Dr. Narimah pun dah masuk, Amirul Mustafa, Joha Joib, Cik Nur Yahya, Mami Nisa, good morning. Puan Salma, ya, Lita dah sebut, Amirul Mustaqim, Sabaria Daud, Rafidah Mu'in, Mardiana, Khalijah Sairan, geng Jawa ni, ya. Lenny tadi dah sebut, Zarus Ismail, Sabri Das, Rosmi Ilyas, Miza Ayad, Nazmi Muhammad, Mas Diana Makmur, ya, 111 dah masuk kelas tapi baru 59 share. Come on, share tu 10 grup, 10 kawan. Alam Ahmad, Amita Asrita, Mazlizadin, Siti Afsakula, Jebon pun dah masuk, dah share dah, ya. Terima kasih. Rifa Marjan kata Tok Abah pakai pink color, betul, nak naikkan semangat. Di samping kita minum premium cokolate, Tok Abah dah minum setengah gelas ya. Maimunah Cik Nah, dia akan bagi semangat, tenaga, ya, rasa kenyang. Siti Aminah Abdul Majid, Khalijah Sairan, Hamita Asrita, Nur Jehan, Sabridas, Nur Hana Isnin, ya, lepas tu siapa? Arif Azri, Nur Arida, Hani Muhammad Shah, Coach Amy Hamijah dah masuk, dah sedekah subuh. Dia kata Zainab Hassan, Buhari Hamid, Hasmawati Kamarudin, Intan Naziha, Salwa Zainun, Yati Nora, ya, Intan. Mana orang lelaki? Tak ramai ni. Perempuan 90%, Nak Samsiah, Nur Nilam Sari, Muhammad Zulkarnain ada nama lelaki. Ida Muhammad, Lita dah sebut, Amy dah sebut, Suryati, Irma Razali, Nat Ryan, Muhammad Wan, Zarizi Jamil, Sisti Afsakula, Nazmi Muhammad dah share. 155 dah share. Wow, that's good. Make it 200 guys. And then kita sambung. Hari ni last ya. Last segment on bagaimana nak sentiasa bermotif. Puan Zainon daripada Campbell Singapura pun dah masuk. Terima kasih. Coach Amy dah masuk, Sabaria Daud, Hajar Zainab Abdul Latif, ya, Jebon, Suami Ismail, Rashidah Samsudin, Jannatul Nisa dah, Zainab Hassan dah, Ropiah Abdullah, ya, Ajar Zainun dah share, dia kata ya. Terima kasih banyaklah. Zarida, Ramini Hussein, Syamsi Abdul Rahman dah share, terima kasih. Lagi sikit lagi, 30-40 lagi. Zaril, siapa ni? Halmi Mazila Zira, Zahara Muhammad Nur, Suryati dah sebut, Ina Zalina dah share, katanya. Siti Afsuklah dah sedekah subuh, Sufrisa, Siti Mariam, Intan Dekyana, tu dia, Syarifah Odin, Muhammad Firdaus Rizki, terima kasih. Waalaikumsalam. Zainal Hussein dah sedekah subuh. Jom. Syikin Abdullah Sani, ya, lepas tu Jawada dah, Muhammad Firdaus, Zainab Hassan, terima kasih. Hamita Arsita, terima kasih. Jamaah Musa Syuhada, Sufrisa, ya. Okey. Syikin Abdul Hassan dah share. 182, Nur Zihan Adria, ya, sikit lagi. 15 more to share. Khatijah Kharun, Siti Aminah Abdul Majid dah share, terima kasih. Peter Tan, good morning to you Peter.
Siti Hajar Ahmad, Ni Azian, Perlita Ubara, Samsiati, Sufri, Siti Mariamah, Khadijah Harun dah sebut, Suryati dah sebut, dah share ya. TH Ismail, ni jangan jumpa ni. TH Ismail, Wafa Nurul, siapa lagi yang tak apa jangan jumpa. Lina Roziana Surya, Amirul Mustaqim dah share, Siti Nurhaiza. 190, 10 lagi guys. 10 more ya. Siti Nurhaiza Maslan, Amirul Mustaqim dah sebut, Intan Aziz, Lina Surusiana, mana lagi? 191, come on, make it 200, cepat. Kita punya janji kan, 200 kita sambung. Nurzihan, Fauzia Ismail, Rifah sudah, Siti Mariamah, Morning to Siti Mariamah dah ada, Intan Sumaya dah ada, Rosmah Johan, Zainab Hassan, ya, Mun Maisma, siapa lagi yang belum? Intan dah, Rifah dah sebut, Fauzia Ismail dah sebut. 196, 4 more guys. Amirul Mustaqim dah, Intan Aziz dah sebut, ya, Wafa Nurul, ya. Okey, cukuplah tu 199 200 ya. So 129 orang dalam kelas, 199 dah share. Terima kasih banyak-banyak. Let's go on. So hari ni Tok Abang nak cakap tips untuk sentiasa bermotivasi, bahagian yang ke-22. Tok Abang nak habiskan lagi nah. Ni hari ni hari Ahad, bersama dengan 17 hari bulan 7. Dan untuk mereka yang ucap happy birthday kepada Tok Abang dan Tok Mak hari semalam dan kemarin dulu, Tok Abang ucapkan terima kasih. Dan Tok Abang tak mampu nak jawab semua orang personally. So Tok Abang jawab secara umum. Berbanyak terima kasih, syukur dan atas doa dan ucapan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan bagi kita peluang untuk memberi manfaat pada orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Semalam Tok Abang berhenti pada nombor 63. Tip nombor 63 ialah tingkatkan karisma diri. Apa itu karisma? Semua orang tahu. Karisma ialah daya tarikan, daya percaya, daya kata orang tu, kita punya aura, kita punya cahaya, kita punya kata orang tu aras kepercayaan orang terhadap kita. Orang yang ada karisma, orangnya tenang, orangnya boleh dipercayai, orangnya yakin, sentiasa buat apa pun terbaik, orangnya akan sentiasa berfikir jiwa khidmat, ya, jiwa untuk membangunkan orang lain, jiwa untuk jadi aset kepada dunia. Itu orang yang ada karisma. Dan orang yang ada karisma ni orang sentiasa bersyukur dan sentiasa memikirkan kebajikan orang lain, ya. Dia tidak selfish, dia tidak fokus pada diri tapi fokus pada orang lain, insya-Allah. Sebab Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas. So what's the problem? No problem sebenarnya. Kita tolong orang dengan ikhlas, Allah akan hantar bantuan tolong kita 10 kali ganda. So what is the problem actually? The problem is kita tak betulkan kita punya cara berfikir. Kita fikir pakai logik, tidak pakai iman, tidak pakai magic. You give 1, you get back 10. Itu minimum. You get back 10 times. Nampak? So, apa yang kita risau? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan risau, jangan sedih. Kita ada Tuhan bersama kita. Bila Allah bersama kita, jangan takut. Semua masalah akan selesai. Tadi ada seorang yang bertanya pada Tok Abang, tolong, saya sakit, tolong. I don't know what is her problem. I don't know what are her situation, what is her situation. Tetapi Tok Abang tak nampak, dia nampak macam kritikal. So Tok Abang jawablah pergi tadi. Ya, so Tok Abang kata apa? Bila kita ada sebarang masalah, sebarang penyakit, sebarang situasi, kata ulama besar Hasan Al-Basri, berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah SAW, pertama, bertaubat, minta ampun pada Allah. Seperti kata Khalifah Umar Abdul Aziz, semua penyakit, semua masalah sebab dosa kita yang lalu. Kata Khalifah Umar. Ya, dan itu based on hadis Nabi. Bukan Tok Abah yang kata, tengok, aku ada masalah, padahal Kamsah kata aku banyak dosa. Macamlah dia tak ada dosa. Ada orang yang respon begitu terhadap Tok Abah. Tapi Tok Abah ni sebut maksud hadis. Maksud kata Umar Abdul Aziz, maksud kata Imam Hasan Basri. Ni orang-orang yang hebat, yang memberi nasihat. Tok Abah pinjam nasihat mereka, Tok Abah gunakan untuk menasihati anda. Anda tak boleh terima, tak apalah. Ya, Tok Abah minta ampun, minta maaf lah. Because your problem is because of you. And dalam Quran pun dah sebut, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aidikum. Dan apabila Allah bagi kita musibah, penyakit, ujian, mehnah, tribulasi, sebab dosa kamu yang lepas.
Tu ayat Quran. Tak nak terima. Okey. Tak apa. Kalau tak nak terima, tak apa. Dia kata, tengok, aku ada masalah penyakit. Dia kata, dosa aku. Kita minta nasihat, dia kata, kita banyak dosa. Apa punya motivator? Well, I am sharing what is in the Quran, what says the hadith, what says the, the learned people. Kalau tak nak terima, it's okay. So, cari solusi lain. Minta rujuk kepada konsultan lain, penasihat lain, sumber lain. No problem. Ya, sebab ingat, semua penyakit, semua masalah pasti ada solusi. Pasti. Itu janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah uji kita setakat kemampuan. Okey, itu semalam punya point ya. Tingkatkan karisma diri. Jom kita betulkan aura diri kita ya. Physical, psychological, emotional, spiritual kita besarkan. Dan Tok Abah semalam bincang tentang 10Q. Prinsip yang Tok Abah cipta 30 tahun yang lepas, yang masih relevan. Mudah-mudahan relevan sampai kiamat lah. Sebab 10Q ialah bagaimana kita transform diri kita secara komprehensif. Ya, ulang balik ya. IQ, intelligent quotient. Semua faham. EQ, emotional quotient. Kemantapan emosi dan kemantapan kesihatan mental. Yang ketiganya SQ, spiritual quotient. Hubungan kita dengan Allah. You cannot go wrong there. Ya, barang siapa yang berbaik hubungan dengan Allah, Allah akan repair hubungan kita dengan manusia dan berikan bala bantuan yang mencurah-curah. SQ. Lepas tu RQ, relational quotient. Ini hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas. Lepas tu MQ, motivation quotient. Who can motivate you? Only you can motivate yourself. Me and other people, other sources, we can only inspire you, give you tips. Tapi anda yang kena memotivasikan diri sendiri. Allah pun bukan tak boleh, tak nak ubah nasib awak. Kalau awak tak nak ubah nasib awak sendiri. Itu ayat Quran tu. Okay, so MQ, motivation quotient. Lepas tu PQ, physical quotient. Aras kemampuan melakukan segala amalan dengan the best benchmarking, dengan cara yang terbaik. Itu PQ, physical quotient. Tok Abah dapat ilham 30 tahun yang lepas selepas membaca ribu buku lah. Masa tu kan, membaca PQ. Lepas tu ada adversity quotient. Aras kemampuan menghadapi cabaran, menghadapi adversity. Ini dicipta sekitar tahun 2000 kot. Konsep ni cipta tahun 2000 ke tahun 1990. So konsep adversity quotient pun masih baru dalam dunia. Di dunia tu, so tak apa, pinjam konsep itu untuk melengkapkan hidup kita. Kita kena memperkasa kita punya AQ, adversity quotient. Our ability to face any adversity, sebarang cabaran, masalah, mehnah dalam hidup. Kita kena tingkatkan kita punya coping skills lah. In other words, AQ, adversity quotient. Dan Tok Abah sebut tentang loyalty quotient. Sebab tengok cerita Mat Kilau naik kita punya loyalty quotient. Lepas tu verbal quotient, bagaimana kita mengungkap kata-kata dalam kita berkomunikasi. Bukannya relational quotient lain. Ni verbal quotient. Ni termasuk NLP lah. Neuro Linguistic Programming. So kita masuk dalam verbal quotient. Ini ada dalam konsep ni. Orang dah ramai mengkaji, pakar-pakar psikologi mengkaji di dunia. Dan last kali Tok Abah kata apa? Yang ke-10, balance quotient. Aras kemampuan untuk menseimbangkan hidup kita. This is the toughest part lah. Yang balance quotient. Dan dalam konteks yang sama, Tok Abah buat kajian lebih kurang dalam 25-30 tahun yang lepas lah. Apakah antara prioriti kehidupan manusia di Malaysia? Dan Tok Abah dapati ada 13 prioriti, termasuklah apa yang paling penting dalam hidup dia? Agama, dia kata, keluarga, kesihatan, kawan, hobi, harta benda, perkerjaya, kejiranan, kebahagiaan, harapan, macam-macam lah. Dia betul, tapi ada 13 yang paling utama, tidak ikut prioriti lah. Ini masing-masing dengan prioriti masing-masing. Tok Abah dapat 13 unsur penting dalam prioritas kehidupan manusia. So prioriti anda apa ya? Apakah prioriti yang awak bubuh nombor 1? Keluarga, agama, bangsa, diri, kesihatan, hobi, kerjaya, wang ringgit, aset, whatever. So semua is okay, asalkan seimbang. Okay, itu semalam ya. So hari ini Tok Abah sambung ke this is the last segment of the tips untuk memperkasa
motivasi. Kenapa sampai 3 minggu? Dah itu bidang Tok Abah kan. So kita pun banyaklah kongsilah sikit-sikit ya. Dan Tok Abah tak akan buat program public lah on motivation. Itu in-house adalah ya. Tapi secara umum tak adalah. Sebab kita dah banyak kongsi sejak berpuluh-puluh tahun. Dan banyak dah YouTube-nya dengan sumbernya dah ada dah. Tak payahlah kita nak sebarkan. Tapi dari masa ke masa Tok Abah akan kongsi tip-tip baru untuk memotivasikan diri. Macam pagi tadi, Tok Abah dapat tip daripada adik Tok Abah, Profesor Dr. Zaki ya. Dia dah bersara dengan sendirinya Profesor tu gugur. Tapi sebab dah lama orang pakai, kekal lah. Walaupun dah, sebenarnya kalau kita kat universiti, kita sudah bersara, maka title Profesor gugur. Yang ada title yang original lah. Doktor ke boleh kekal sampai mati, haji, ustaz ya. Kecuali anda dapat Profesor Emeritus, itu akan dibawa sampai ke kubur. Itu gelaran manusia ya. So tak mengapalah, tak jadi isu lah. Tapi kalau orang tu dah jadi profesor bertahun-tahun, kita selalu kekal panggil dia profesor walaupun sudah bersara. Tapi kalau orang yang strict kata tak boleh, dia tak panggil dia profesor, dia dah bersara, tak boleh, title tu gugur. Sebenarnya begitulah. Tapi kita ni orang yang berbahasa, dah biasa panggil dia profesor, tak apalah, tak salah lah untuk orang awam. Tapi kalau di universiti, akhirnya tidak lagi relevan. Ya, gitu. Ini this is part of education ya. Ini sebab kita kena faham apakah situasi yang sebenar. Oh ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada esok. Hari ini hari Ahad. Esok hari Isnin. Esok Tok Abah akan bersama mereka yang telah mendaftar, lebih 200 orang telah mendaftar untuk Jom Perkasa Integriti. Untuk kelangsungan diri, kelangsungan keluarga, kelangsungan kehidupan, kelangsungan organisasi majikan kita. Apa pentingnya kita nak memperkasa integriti. Ingat, integriti bukan untuk organisasi, integriti untuk diri kita. Bila kita berubah jadi orang yang berintegriti, amanah, jujur, yang buat apa pun terbaik, maka Allah sayang, bos sayang, kawan sekerja sayang, pelanggan sayang, ya, mak ayah kita bangga ada anak macam kita, keluarga kita dapat contoh teladan yang baik. So banyak ribuan kebaikan kalau anda dan Tok Abah jadi orang yang berintegriti. Jangan tanya apa untungnya kita berintegriti, sibuk cakap integriti. Sebab jangan tinggalkan rumah tanpa integriti. Kalau kita tidak ada integriti, tak ada amanah, kejujuran dan sebagainya, apa pun yang kita buat tidak ada nilai, kosong. Awak suka sedekah tapi tak ikhlas. Awak suka tolong orang lain tapi tak ikhlas. Awak suka menderma membangunkan manusia lain tapi tak ikhlas. Ada faedah tak? Kosong. Tanpa integriti, semua sifat positif kita jadi kosong. So that's why come ya. Dah lebih 200 orang yang mendaftar. Tok Abah excited sangat nak jumpa anda semua esok jam 10 pagi sampai pukul 1 ke 1:30 ya, dengan sesi soal jawab dan sebagainya. So mungkin esok Tok Abah reserve, Tok Abah tak buat FB Live lah besok. Sebab nak terus bertenaga, bagikan all the my effort and energy and focus untuk webinar kita integrity. Masih sempat ya, bos, hantar your staff hari ni lah ya. Janganlah sampai besok pagi. Today is Sunday ya. Some states bekerja hari ni. Johor, Terengganu, Perlis, Kelantan bekerja hari ni. So jangan underestimate ya. Ahad ni semua register. Well, ya. Kalau ndak Seri Budaya tak nak tak apa. Tak nak tak payah bincang. Tak payah bincang lah. Ndak Seri Budaya tak nak tak apa. Selalu Sabah cakap kan, 2-3 kucing berlari, biarkan dia lari. Jangan sibuk kita nak banding-banding dengan si kucing belang, si kucing comot, si kucing jalanan. Tak payah. Buang masa. Ya? Alright. Okay. Tok Abah ingat kisah lama. Sebab pulut santan binasa, dikata. Memang dah sabarlah. Sebab pulut santan binasa. Sebab kita makan pulut dengan santan. Sebab mulut, Tok Abah menjawab, sebab mulut, pulut tadi pun habis. Apa kau tak tahu bahasa ke? Ya, sebab mulut lah pulut tadi habis. Ada ke sebab mulut pula yang lain. Tak faham sudah lah ya. Okay, so come to our webinar ya. Masih sempat ya. Boss, send your staff. Staff, minta izin bos. Walaupun today Sunday, bos nak attend webinar besok bos. Webinar on integrity. So dia punya course ataupun pelaburan
Alah, sekali makan dengan keluarga. Sekali makan dengan keluarga 2-3 orang, 2 orang lah, ya, habis dah. Itu kos untuk attend our program, ya. So kalau dianggap mahal, tak apalah. Kalau mahal, tak payah datang, ya. Nak Sri Budaya, sebab pada Tok Abah, ilmu tentang integriti ni bukan akan berkesan pada diri kita, keluarga kita selama 7 keturunan. Ada orang kata, oh, impaknya 7 keturunan. Tak. Pada Tok Abah, impaknya sampai kiamat. Sebab kita berintegriti, mudah-mudahan dengan asbab kita berintegriti, kita doa kita makbul, doa kita untuk kita punya zuriat sampai kiamat. Berapa generasi? Bukan 7 keturunan, mungkin beribu keturunan kalau kiamat masih lama, ya. Dunia belum kiamat, kata Mohsin dan Siti Sandora. Bukan Siti Sandora, Titik Sandora. Siti, ya, diorang dah umur 70 tahun macam umur Tok Abah, ya, umur 70 tahun, tapi bila Tok Abah tengok mereka berkonsert, dunia belum kiamat. Ada message yang disampaikan dalam lagu-lagu lama. Dunia belum kiamat, kata Haji Mohsin, ya. So Tok Abah tengah memanglah, selagi dunia belum kiamat, maka kita kena banyak beri khidmat, memberi manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Malahan sabda Nabi, kalau esok, tanda-tanda menunjukkan bahasa esok kiamat, tapi di tangan awak masih ada benih, ya, tanam benih itu walaupun esok kiamat. So selagi dunia belum kiamat, jom kita memberi khidmat. Wah, ada pula dia punya rhyme, ya. Kalau besok belum kiamat, jom kita beri khidmat. Selagi dunia belum kiamat, jom kita beri khidmat. Okey? Itu kisah semalam. Ya, okey. Dan of course program kita sentiasa dibawakan oleh Anis. Semalam Tok Abah jumpa sahabat-sahabat dari Eagle Heights, Wisconsin semalam, ke rumah Tan Sri Syamsuddin Hisam, Sam Black, ya. So terima kasih Tan Sri Syamsuddin dan Puan Sri Norma, ya, memberi jadi host kepada 25 orang lah, 25 keluarga lah, ya. Seronok sangat jumpa member-member lama, semua member warga emas 60 tahun ke atas, warga platinum 70 tahun ke atas. Tok Abah sudah masuk platinum, mahal kau, ya. So tengok dia janggut pun semua warna platinum. Okey, alhamdulillah, ya. So jumpa sahabat mereka sempat merayakan Tok Abah punya birthday, ada birthday cake Tan Sri Syamsuddin, ya, dengan doa dibimbing oleh Datuk Dr. Hassan Ali, member kita, guru kita Dr. Hassan Ali lah yang mengajar Tok Abah asas tajwid, ya. Jadi lidah Jawa jadi macam lidah kurang Jawa, bukan lidah Arab, lidah kurang Jawa. Okeylah tu. Kira okeylah tu, ya. Okey. That was yesterday. Syukur sangat. Okey, ramai sahabat bertanya, oh, Fadil Kamsah, Tok Abah ada Kodisi Plus. Kata ya, betul. So ni ada Cordyceps militaris, ya, yang banyak antioksida. So memang baguslah untuk kesihatan badan. Daripada kanak-kanak sampai orang yang warga platinum macam Tok Abah, sangat relevan. Dan it does help me, ya, personally. Dah 3 bulan lebih Tok Abah makan, ya. So mungkin lutut okey, masih boleh semayang, kan, normal. Naik tangga pun, ya, memanglah terasa sakit sikit-sikit, biasa, takkan hilang, mana dah umur 70-an, ya, gila, ya. Tapi this helps tremendously. Syukur, alhamdulillah. Dan ini telah dikaji, uji kaji satu dunia, tak ada isu dah, ya. Vitamin C untuk kesihatan, untuk immunity, untuk ketenangan fikiran, untuk kulit. Dan Kodisi Plus, banyak Cordyceps memang herba yang telah diuji kaji berpuluh-puluh tahun di seluruh dunia, dan didapati memang banyak dia punya manfaat. Allahumma shalli. Dan kita combine produk pertama yang halalan thayyiban lah di Malaysia. Banyak produk yang macam ini, tapi yang dijamin halal inilah dia, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, semua ada kat link kat atas tu, ya. Boleh sambung. Tip nombor 64. Kita akan berhenti kat tip sampai habis hari ni. Sampai habis, ya. Yang nombor 4 ialah tingkatkan kita punya perhubungan. Ni berkaitan dengan RQ, relational quotient. Tingkatkan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan alam. Ya. So artinya kalau awak nampak sampah di sekitar anda, ya, cuba perbaiki. Sama jugalah macam apa kata pagi tadi Tok Abah dapat sharing daripada Profesor Zaki, my brother, ya. Dia kata apa? Kita kena fokus untuk berdiet agar sihat dan bermotivasi. Diet bukan jaga makanan saja, jaga apa yang kita fikir, jaga apa yang kita lihat, yang apa kita dengar, apa kita baca,
apa kita share, ya. Ini semua kita kena kaji, ya. Apa kita makan, okey, apa yang kita fikir, sebab santapan rohani mempengaruhi kesihatan badan, santapan fizikal mempengaruhi kesihatan minda, santapan fizikal, rohani dan jasmani mempengaruhi kita punya emosi, kita punya psikologi, kita punya kesihatan, kita punya macam-macam. Jadi kena diet. Diet, apa yang kita makan, apa kita baca, apa kita lihat, apa kita dengar, apa kita kongsi, apa kita share, apa kita forward. Diet. Itu konsep diet yang besar, kan? So Tok Abah seronok dengan peringatan daripada my brother. So mudah-mudahan kita semua dapat dieting. Bukan diet makan saja. Ya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, apa yang kita share, apa yang kita forward, kita kena kawal, kita kena diet, ya. Dan of course kita kena reject maklumat-maklumat negatif. Tok Abah selalu pesan pada keluarga Tok Abah, don't think negatif. Haramkan perkataan negatif, haramkan pemikiran negatif. Ini part of dieting. Kita reject, kita tak masukkan dalam kepala kita. Kita tak beri santapan minda kita perkara negatif. Don't allow negative thing to rest or to be entertained in your mind. Jangan kita layan langsung pemikiran-pemikiran negatif. Kita diet tentang tu. Diet pemikiran negatif. Itu besar konsep diet. Dan bila kita berdiet, kita akan dapat satu situasi yang lebih positif, lebih bermotivasi, lebih tenang, lebih kata tu seimbang, insya-Allah. Got it? Got it. Terima kasih Dr. Zaki, ya. My brother yang share pagi tadi. Tok Abah dapat, Tok Abah share lah. So that I will remember. Sebab bila kita share dengan orang lain, kita akan ingat, diet bukan diet makan saja. Diet fikir, diet pandang, diet baca, diet lihat, diet cakap, diet dari segi apa yang kita share dengan orang lain, kita forward dan sebagainya. Kita diet. Kena check it out. Kena tapis. Gitu. Right? So, okay. Tinggalkan perhubungan, lepas tu diet, lepas tu so, satu lagi perkara tip yang Tok Abah gunakan dari masa ke masa untuk memotivasikan diri Tok Abah dan pesan pada orang lain lah, jom kita cari rutin baru yang positif. Buat rutin baru yang positif. Tok Abah selalu pesan pada jom kita buat rutin baru. Dan rutin yang dah kita semua buat tiap hari ialah contoh rutin, jangan tidur. Macam pada manusia, pada wanita yang ada masalah tadi, yang minta bantuan tadi, Tok berkata, jangan tidur sebelum solat taubat. Rutin positif. Untuk yang dah buat, teruskan sampai mati. Yang belum buat, malam ni kita solat taubat sebelum tidur dan maintain solat taubat tetap malam sampai mati. Jangan tidur sebelum solat taubat. Jangan tidur sebelum istighfar 100 kali. Jangan tidur sebelum memaafkan semua orang. Dan Tok dah sebut ribu-ribu kali. Memaafkan semua orang sebelum tidur adalah salah satu sifat penghuni syurga. Don't go to bed in anger. Forgive everybody. Cakap senanglah nak maafkan orang. Memaafkan orang bukan untuk orang. Memaafkan orang lain untuk diri kita. Untuk rawat diri kita. Untuk memperkasa minda kita. Untuk sihatkan badan kita. Untuk bersihkan minda dan hati kita. Untuk membuka pintu-pintu rezeki. Untuk merawat segala penyakit dan masalah mihnah dalam diri kita dengan kemaafan. Orang memaafkan orang lain, hati bersih, kepala tenang, badan sihat, muka comel, Allah sayang. Ya, orang sayang, Allah buka pintu rezeki, Allah turunkan hidayah. Dan rentetan ribuan kepositifan kalau anda memaafkan semua orang sebelum tidur. So, memaafkan orang ni is a service to yourself, not a service to others. So, ramai orang jumpa Tok Abah, yalah, dengar cakap, you cakap sejak lama dah. Ya, nak maafkan semua orang sebelum tidur, tapi not to me lah. I cannot. I kata, it's okay. It's up to you, because bila you maafkan orang, you repair diri you. You sihatkan diri you. You buka pintu rezeki you. You putihkan hati you. You rawat rohani you. Dan mudah-mudahan penyakit you semua akan sembuh dengan kemaafan. Do you know that? So, kalau you tak nak maafkan orang, it's your right, what? It's your right. Tok Abah pun ada case lah dengan anak-anak dan sebagainya yang sampai ke report semua. Tok Abah kata, well, ya terpulang lah. Tapi memang orang yang bersalah wajar dihukum, tapi kemaafan adalah lebih baik. Ni tidak bermakna kita just ignore the rules of the nation, the rules of the day. No. Ya, kita respect undang-undang, tapi kemaafan hak kita. Bila kita maafkan orang, orang maafkan kita, dia punya simbiosis, dia punya respon. Kita maafkan orang, Allah ampunkan kita. Kita maafkan orang, pintu-pintu rezeki terbuka.
kita maafkan orang, hati kita bertambah bersih, otak kita tenang, badan kita sihat, ya, wajah kita bertambah comel. Allah buka pintu rezeki, Allah bagi hidayat. Allahu Akbar. Banyaknya rentetan kehebatan kalau kita memberikan kemaafan. But kalau anda tak nak maafkan orang, still it is your prerogative. Itu hak anda. Bukan artinya senang-senang nak maafkan orang. Yes, it's up to you. You boleh tidak memaafkan, tapi Nabi pesan kemaafan adalah sangat afdal sebab it is our gift to ourselves. Hadiah, anugerah kepada diri. You cannot go wrong when you forgive others. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, dan tak waras sebut tadi kan banyak kali, memaafkan semua orang sebelum tidur adalah salah satu sifat penghuni syurga. So kalau kita nak jadi penghuni syurga, jom kita belajar memaafkan semua orang sebelum tidur. Okey? Alright. Ini berkaitan dengan cari rutin baru. Kalau tidur selalu terlentang, Tok Abah dah sebut, tidur mengiring ke kanan. Kalau dah tidur mengiring ke kanan, dah cantik, make sure kita zikir. 4 zikir yang Nabi suruh Aisyah lakukan sebelum tidur. Dah buat, bangun tidur dengan senyuman. Dah, menghadap kiblat sambil berdoa. Dah, minum air masak sebelum ke toilet. Dah, pastikan kita, masuk bilik air dengan kaki kiri dengan sedar. Dah, dan kena faham kenapa masuk bilik air kaki kiri. Dah faham. Okey, fine. Tu cari lagi rutin baru. Pakai seluar dalam sambil duduk. Dah buat. Okey, fine. Pakai baju kanan dulu. Sudah. Pastikan pakai warna-warna yang akan merangsang diri awak. Your green buttons. Sudah. Wah, semua dah. Ramai orang yang tak apa dah beri motivasi kata, dah buat semua. Tak apa pun mati akal. Macam dah sempurna dia ni. So dia kata, dah. Everything yang you sebut ni semua I dah buat. Tapi I masih banyak masalah. So masih belum selesai masalah. Dalam hati Abah Tok Abah kata, kalau kau dah buat semua, tapi masih ada masalah, that means yang kau buat tu belum sempurna. Tapi Tok Abah tak nak cakap, saya dah senyum dah bangun tidur. Dan Tok Abah tanya, ikhlas tak senyum awak? Macam mana nak tahu? So belajarlah untuk mengikhlaskan lagi senyuman kita. Ya, kalau dah senyum bangun tidur, panjangkan lagi senyuman itu. Ya, kalau doakan dah bangun doakan jiran-jiran awak. Dah doakan jiran awak? Dah doakan bos awak? Dah doakan majikan awak? Dah. Macam tak percaya je. Tapi ada orang dah buat. Ada orang dah buat. Ya, dia cikgu, dia dah doakan Menteri Pendidikan. Dah. Kementerian Pendidikan dia dah. Doakan PPN, Pegawai Pendidikan Negeri. Sudah. Kan tak hebat ke cikgu macam ni? Dia doakan Menteri Pendidikan, PPN, PPD, pengetuanya. Dia doakan semua. Ya Allah, hebat. Dia dah buat semua. Tapi masalah masih belum selesai. So that means Allah masih sayang dia dengan ujian. Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Jadi artinya Allah sayang sangat ke awak, masih diuji walaupun dah buat apa yang sewajarnya. Jangan pula kata, aku dah buat apa yang Fadilah Kamsah cakap, semua aku dah buat, tapi tak selesai pun. Pembohonglah dia tu. Jangan kata Tok Abah bohong. Ya, sebab ni Allah punya cerita. Allah punya, ya, apa semalam Tok Abah nampak kat klinik, kat mana dia kata apa? Kami merawat, kami memberikan ubat, Allah yang menyembuhkan. Kami merawat, Allah yang menyembuhkan. Dia punya iklan kat dia punya klinik. Kami yang merawat, Allah yang menyembuhkan. I kata that is good. That is good, fantastic. I like that slogan. Kami yang merawat, kata doktor dan nurse, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kita yang berusaha, tapi Allah yang mengabulkan. We propose, Allah disposes. Kita memohon, Allah yang mengkabulkan. Gitu. Ya, alright. Cari rutin baru yang positif, awak akan excited. Rutin baru, ibarat cucu-cucu Tok Abah dapat toy baru. Toy baru kami beli daripada Pasar Siti Khadijah. Ada yang dah tanggal helikopter, dah tanggal kepak. Princess, angel dah kepak, dah tanggal. Dia punya propeller helikopter dah tercabut. Tapi masih boleh berfungsi jugalah, ya. Alah, seronoknya. Tahan 2 hari je toy-toy sekarang. Ya. So, yalah, cucu kita bijak-bijak. Bila bijak dia punya extra agresif, extra inisiatif dan macam-macam dia punya karena, maka cepatlah rosak.
benda-benda yang yang boleh rosak. Benda-benda yang baru semuanya rosak. Benda yang baru maksudnya benda-benda yang ciptaan Allah, itu benda baru. Apa yang Allah cipta adalah benda baru. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa taala. Okey? Right. So cari rutin baru yang positif dan rangsang diri kita dengan semua perkara-perkara yang positif insya-Allah. Ya, dan untuk merangsang anak-anak kita, cucu-cucu kita, Tok Abah cadangkan Excel Plus perasa coklat yang sangat lazat, yang dia punya mascot pun Didi and Friends, and of course Tok Abah. Tok Abah pun macam Didi. Ya, Tok Abah dengan Didi sama shape-nya. Ya, Didi and Friends dia punya mascot untuk produk Excel Plus perasa coklat ni. Ini banyak ya, dia punya ada vitamin C untuk ketenangan, untuk immunity, untuk kulit dan sebagainya, dan ada kolesterol, ya, susu awal lembu yang sangat bagus untuk kesihatan pembangunan otak dan kesihatan anak-anak, dan ya ada buah tamar, ada tidak ada gula ya, cuma ada organic sweetener yang bukan gula, yang sihat, ada susu skim milk, ada DHA powder, ada biji teratai. Biji teratai Allah cipta ketenangan, aura ketenangan dalam teratai. Bijinya, bunganya ya. Melihat bunga teratai akan tenang, ikut kajian. Pegang bunga teratai membawa ketenangan, ikut kajian. Makan biji teratai akan membawa ketenangan, ikut kajian. Ini semua dengan izin Allah. So ini semua ya, dan anak-anak yang telah mengambil ni, mak bapak memang nampak ya. Dia tak makan seminggu terus jadi pandai, bohong. Tapi makan suplemen ni, mereka akan lebih tenang, lebih seronok, lebih ceria, lebih bertenaga, lebih seronok belajar, lebih lama belajar. Dan kita pula pesan, duduk kat kerusi menghadap kiblat, anak-anak, cucu-cucu, baca doa penerang hati, Fatihah, ayat kursi, alam nashrah, ya, dan doa penerang hati, qalu subhanakala Allahumma aftah alaina, so qur rabbi zidni ilma, doa penerang hati. Dan jangan lupa baca surah Al-Insyirah. Kita pula bacakan kat kepala anak kita, haramkan perkataan negatif di rumah, rezeki yang dibawa balik ke rumah berhalalan thayyiban, ya, doakan guru-guru anak kita, cucu kita. Tengok apa jadi bila mak bapak dan satu rumah tangga berubah jadi. Dan Excel Plus coklat, perasa coklat ni sebagai pencetus perubahan mak ayah, atuk nenek, abang kakak, maka anak-anak kita akan dalam bi'ah atau suasana yang positif. Mereka akan berubah jadi anak yang soleh, soleha, pintar, cerdas, pintar, dan berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Bukannya makan seminggu terus pandai, mengarut. Ya. So ini sebagai usaha, dan Tok Abah memang akan pesan pada semua kita punya konsultan, make sure mak ayah tukar cara berfikir, ya, positif kat rumah, haramkan perkataan negatif, doa mendoakan, ya, dan ini sebagai bala bantuan, membantu untuk merangsang kata tu, tenaga, fokus, ketenangan. Mudah-mudahan dapat membangunkan otak step by step, bukannya overnight, bukannya 2-3 hari, ya. So ini sebagai pencetus perubahan satu rumah tangga. You cannot go wrong, you cannot go wrong insya-Allah. Dan perubahan ini mungkin akan membawa kebaikan sampai kiamat, bukan 7 keturunan sampai kiamat. Dunia belum kiamat. Okey. Tok Abah excited pagi ni ya. Sebab dah kena, pagi-pagi dah kena premium cokolatin ya. Cokolatin ni memang bagi semangat. Ya, bagi semangat, bagi tenaga, rasa kenyang ya, dan memang lawas perut ya. Memang lazat yang penting. Ada orang dia minum benda lain, kopi lain, tapi ada nama Tok Abah, dia komplain ya. Ini Tok Abah dah sebut kemarin. Dia mengata kita left and right, and dia kata tak guna punya Fadhil Kamsah. Orang lain cakap kita boleh maafkan, tapi Fadhil Kamsah cakap bohong, saya tak boleh terima. Mungkin saya ni the odd one, dia kata. Tapi saya memang cukup kecil hati, cukup marah pada Fadhil Kamsah. So kita pun siasat. Oh, kami beli daripada ejen. Tok Abah kata untuk produk ni kami tak ada ejen. Kami tak ada ejen. Direct kat HQ. Oh, tapi ni dia bagi nombor telefon, kita cek. Oh, produk lain yang dia makan. Dia minum kopi biasa, bukannya kopi cokolati, bukan. Ya, patutlah dia sakit perut lah apa ni, sebab dia kata rasa kenyang, saya pun tak makan lah. Saya pun berdiet, tak makan. Rupanya minum kopi biasa, tak makan. Memang kena gastrik lah jawabnya. Benda yang dia makan bukan yang Tok Abah cakap ni. Tapi sebab dia tak perasan, dia pukul, dia marah, dia marah pula kat social media, ya. Tapi dia dah tarik balik, dia dah padam, tapi dia dah blok kami.
So dia tak sempat minta maaf, tapi tak apalah, kami maafkan. Ya, kami maafkan. Walaupun dia yang buat silap, dia yang mengata kami, tak apalah. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dia, redha dan sembuhkan semua penyakit dia, dan jadikan dia orang yang lebih baik dan bermanfaat kepada umat, kepada keluarganya. Tapi memang dia pukul habis lah. Ya, dia marah betul tak abah dia. Tapi dia keep mentioning, maybe I am the odd one. Orang lain mungkin boleh maafkan Fadlan Kamsah, tapi saya tak boleh maafkan dia. Could be the odd one, so I cannot help it, dia kata. Sebab dia marah betul, Kak Tok Abah. Padahal dia makan bukan benda yang Tok Abah minum. Dia benda lain yang kita cakap, benda lain yang dia ambil, dia marah kita, kau. Itu ya, boleh berlaku. Awak pun boleh buat kesilapan itu, Tok Abah pun boleh buat kesilapan, kita maafkan. Alright. Nombor 65, tip nombor 5, cari rutin baru yang positif. Lepas tu cari kawan baru. Ni semalam dah sebut, cari kawan baru. Cari kawan baru. Habis kita ada Dr. Zaki juga yang pesan kat Tok Abah semalam, dapat kawan baru, dapat perspektif baru, dapat tenaga baru, dapat pengalaman baru, dapat aura baru, dapat EQ baru, ya. Dengan kawan baru. Dan tiap-tiap pagi Tok Abah berdoa, masa nak pergi kerja, nak keluar rumah, Tok Abah kata, ya Allah, aku keluar rumah ni, aku nak cari rezeki yang halal, ilmu yang berguna, aku nak kongsi ilmu dengan semua orang, aku nak cari kawan baru, aku nak jumpa kawan lama. Ini niat Tok Abah nak pergi keluar rumah, ya. Aku nak buang dosa, dengan kerja kuat sampai penat, aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, aku nak jadi sebab orang lain berubah, aku nak jadi sebab orang lain selesai masalah, jadi sebab orang lain selesaikan masalah. Aku nak jadi sebab orang lain berubah ke arah kebaikan. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam, ya Allah. Tapi kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam husnul khatimah. Tok Abah pasang 11 niat. 11 niat. Multiple, intention going to work. Setiap niat yang kita pasang, kita dapat pahala. Walaupun belum buat. Tetapi setiap niat baik yang kita pasang, kita akan dapat kekuatan, ilham, tenaga, inspirasi, dan kita akan bermotivasi. Dan yang penting, setiap niat positif yang kita pasang dapat pahala. Allah bagi kita tenaga, inspirasi, kaedah untuk mencapai matlamat. Kita akan sentiasa jadi orang yang positif dan motivated. Pasang multiple intention going to work or going to school, going to your university untuk pelajar, ya. Jangan, dan based on my research, Tok Abah punya research, 97% orang yang bekerja atau keluar rumah nak pergi sekolah, nak pergi, terlupa nak pasang niat. Tak pasang niat lah, pergi sekolah, pergi kerja, pergi outing, pergi buat kerja amal, dia tak pasang niat. Dapat pahala lah. Tapi alangkah baiknya kalau kita pasang niat, berbagai-bagai niat, sebab setiap niat baik yang kita pasang dapat pahala, dapat kekuatan, dapat ilham, dapat inspirasi, dan dapat motivasi dari Allah. Got it? Got it. Have you done it? Sudah. Alhamdulillah. Have you done it? Belum. Never mind. We start today. Sebab dunia belum kiamat. Lagu Haji Muhsin dan Titik Sandora. Suami isteri. Okey. Mereka pun umur sebaya Tok Abah lah, 70-an. Itu yang seronok tu. Geng dengan orang-orang antik, orang-orang platinum. Okey, kawan baru settle. Dan Tok Abah tadi sebut cakap tentang diet kan. Tentang dieting, ya. Sebelum tu, sebelum Tok Abah wrap up, ingat, besok is our date, our janji temu kita esok untuk mereka yang telah mendaftar untuk program webinar. Jom perkasa integriti. Integriti ialah buat benda yang baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak, bila orang tak tahu, bila orang tak tengok, dan dia tak nak orang tahu pun dia buat baik. Itu orang yang berintegriti. Ya. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Orang yang berintegriti. Dia tak nak show off pun. Ya, dia nak buat apa pun lillahi ta'ala. That is integrity. InsyaAllah. So come to our program. Kita akan terangkan 11 ciri-ciri orang yang tidak ada integriti. 11 punca sirna ataupun hangus tak adanya integriti. 11 kesan kalau tak ada integriti. Tak banyak, kita bagi sebelah aja, ya, untuk fokus lah. Tapi sebenarnya ada beribu-ribu sebab. Tapi kita akan share 25 tips yang dalam nota yang dah ada 25 tips bagaimana nak memperkasa integriti. Tapi Tok Abah dah dapat 13 tips baru yang Tok Abah akan share. Tidak ada dalam nota, tapi kita akan share secara live esok pagi, insyaAllah.
Besok pagi Tok Abah rasa tak payahlah buat FB Live. Kita terus jumpa kat dalam kelas webinar pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. So, jom. Masih sempat nak register. Ada link kat atas tu. So, apa ni guys? Come register to our program. Boss, hantar your staff. Hari ni, nak, Seri Budaya tak nak tak apa. Boss, hantar your staff. Staff minta izin daripada bos. Walaupun Sunday, you minta izin untuk Johor, Perlis, Kelantan, Terengganu, they are working on Friday, Sunday. Alright, cuti on Friday. Okay. So sebagai wrap up ya, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat Tok Abah, when you are happy and motivated, you can give your best. Ini prinsipnya. Kenapa sibuk? Sibuk nak motivasi. Bila anda bermotivasi, awak ceria, awak gembira, awak akan dapat memberikan prestasi yang terbaik. Prestasi bukan dari perkataan prestation. Oh, prestasi. Orang putih kata prestation. Jangan buat pasal. Prestasi is a perkataan bahasa Malaysia, bukan dari perkataan prestation jangan television betul, innovation betul, motivation betul, prestasi from prestation salah. So jom kita jadi orang yang bermotivasi dan ceria dan produktif. Dan Tok Abah dah punya kajian, 10% saja pekerja yang mengaku mereka happy dan bermotivasi kat tempat kerja. 90% kata, kerja is kerja. Mana pula boleh happy dan seronok bekerja? Mana ada. Saya rasa saya taklah seronok kat tempat kerja. Okey lah, tapi taklah seronok. So 10% saja yang mengaku mereka happy, seronok di tempat kerja. 90% kerja is kerja lah, tak payah seronok-seronok. Kena buat kerja lah, boring-boring pun buat juga. Malahan ramai anak-anak muda cakap kat Tok Abah, I don't know whether I like my job, but well, it's okay lah. I can survive lah. It's okay lah. Kata cucu-cucu saudara Tok Abah. Tok tanya, how's your work? Okay lah Tok Abah, tapi I don't quite like lah because not that challenging. Then ini orang muda sekarang. Sebab dia punya LQ, loyalty quotient dia agak rendah. PQ, physical quotient dia agak rendah. RQ, relational quotient dia agak rendah. MQ, motivation quotient dia agak rendah. All the skills masih tak berapa cantik. Maka bekerja, ada kerja pun tak seronok. Padahal kalau kita mulakan dengan kesyukuran yang maksimum, guys, when you have a job, love your job and do your best. And to love your job, you must love your company. And love the people around you. And love your boss too. How? Pray for them. Make doa for them. Barulah kita bermotivasi. When kata pakar-pakar psikologi dunia, dan Tok Abah punya bidang ialah organisasi psikologi, when you are happy, you can produce and give your best at the workplace. Itu memang bidang Tok Abah lah. Tok Abah buat kajian dan belajar benda itu sejak tahun 80-an. Organisasi, bagaimana nak memotivasikan pekerja, memotivasikan bos, bagaimana nak buat memperkasa team building, teamwork, bagaimana nak mengatasi pekerja-pekerja yang bermasalah, pekerja yang mencabar. Ini semua part of my part of my study lah, my focus, bidang-bidang Tok Abah Of course Tok Abah belajar semua bidang lah. Belajar sikit-sikit sampai mati. Sekarang baru belajar bahasa Arab sikit-sikit. Belajar ilmu fiqh ada Piu Salman. Belajar terus belajar sampai meninggal dunia. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Okay guys, selamat pagi, selamat sejahtera, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru yang nikah semalam, Jumaat hari ini atau semalam ataupun hari ini hari Ahad. Happy selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat bertugas, selamat bercuti, selamat berbonding, selamat berserapan dengan keluarga, selamat dalam perjalanan, selamat dalam apa yang anda lakukan. Mudah-mudahan anda memberi manfaat kepada orang lain. Khairunas anfa'ul linnas. So kita wrap up topik tentang tips untuk bermotivasi. Dan ingat, untuk mereka yang nak jumpa Tok Abah besok, masih ada masa untuk register. Ada link kat atas tu jom Perkasa Integrity. See you guys tomorrow kat webinar Memperkasa Integrity 10 pagi. Tok Abah tak buat webinar besok lah nak rest supaya dapat bertenaga pagi. Webinar mudah-mudahan panjang umur pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari esok. Okay, see you tomorrow. Ila liqa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.